Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria, salam kasih sayang dan salam kecemerlangan untuk antum semua anak-anak tahun 3 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baiklah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang Allah dan rahmat serta limpah kurnianya dapatlah kita berjumpa dan bersua melalui video pada hari ini. Okey, baiklah semua adik-adik, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung kisah dalam buku sirah ini, dalam buku sirah ini, yang bertajuk Ashabul Ukhdud. Apa itu Ashabul Ukhdud dan apakah kisah Ashabul Ukhdud yang diceritakan? Kisah Ashabul Ukhdud ni telah dirakamkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan kita akan pelajarinya. Jom sama-sama kita dengarkan. Baiklah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, apa itu Ashabul Ukhdud? Nanti kita akan dapat dan nanti muallim akan bagi tahu apa itu Ashabul Ukhdud di akhir kisah. Okey, baiklah. Pada satu masa dahulu, long time ago, di sebuah di sebuah negeri iaitu negeri Yaman, ada seorang raja yang zalim. Raja yang zalim yang mana rakyat mereka diwajibkan untuk menyembah raja tersebut. Untuk menyembah raja. Sebab apa? Raja mengatakan bahawa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Jadi dia ni lah, dia dia jadi raja. Dia hebatlah kan kiranya kan. Jadi dia paksa semua rakyat-rakyat dia untuk menyembah dirinya. Rakyat negeri Yaman tersebut bernama rakyat tersebut ialah bangsa Najran. Bangsa Najran. Raja yang zalim mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Seluruh rakyat diperintahkan untuk menyembah raja yang zalim itu. Raja mempunyai seorang ahli sihir sebagai penasihat. Raja dia mempunyai ahli sihir sebagai penasihatnya. Tetapi ahli sihir itu sudah pun tua. Dah tua. Kemudian dah tak berapa larat sangat. Lalu ahli sihir itu meminta raja supaya mencari penggantinya. Mencari pengganti ahli sihir tersebut, supaya dia boleh turunkan ilmu-ilmu sihirnya kepada penggantinya dan penggantinya akan jadi ahli sihir raja. Kemudian selepas dah buat temu-duga apa semua, temu-dugi, maka akhirnya dapatlah seorang budak. Seorang budak dalam lingkungan berapa wallahu alam, tapi dia seorang budak lah. Budak tersebut sangat pandai, cerdik dan bijaksana. Budak itu diajar ilmu sihir, diajar macam-macam ilmu sihir dan dalam masa yang sama, rupa-rupanya budak itu mendalami ilmu daripada seorang pendeta, pendeta agama langit. Dia mendalami ilmu pendeta tu juga. Tapi ahli sihir itu tak tahulah. Jadi ahli sihir itu tak tahu yang mana budak tersebut juga menuntut ilmu daripada pendeta tadi. Maka berlakulah perkara, dia pergi ke istana, dia menuntut ilmu sihir. Dalam perjalanan ke istana, dia jumpa pendeta, dia menuntut ilmu pendeta. Dah beberapa lama, akhirnya ahli sihir ni perasan, kenapa engkau lambat? Selalu datang awal, tapi kenapa semenjak kau lambat? Dia tak boleh bagi tahu. Dia tak boleh bagi tahu dia menuntut ilmu dalam perjalanan nak ke istana. Kalau tidak nanti habis dia. Lalu dia pun tanya kepada pendeta, wahai pendeta, macam mana nak cakap ni sebab ahli sihir dah marah. Jadi macam mana nak cakap? Lalu si pendeta pun cakaplah mak kamu ada urusan di rumah dan sebagainya supaya ahli sihir tersebut tak adalah mencurigai. Dan akhirnya setelah beberapa lama menuntut ilmu dan ketika dia dah berada di persimpangan antara betul ke ilmu ahli sihir ni dengan betul
betul? Yang mana satu betul? Ilmu ahli sihir ke ilmu pendeta? Ilmu ahli sihir ke ilmu pendeta? Yang mana? Kan? Dan akhirnya, okey, satu hari ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, okey, ada seekor binatang buas yang besar, okey, mengganggu penduduk kampung tengah dalam perjalanan nak ke istana dia. Kan? Penduduk kampung tak boleh nak buat apa, tak boleh nak lalu, kan? Dan akhirnya sampailah budak tadi, pemuda tadi tu, dia pun duduklah, dia pun berada di situ juga. Dia tengok binatang buas tu memang tak boleh nak kalahkan. Dan akhirnya Allah takdirkan, Allah ilhamkan ke dalam hatinya supaya dia menguji ilmu kedua-dua guru dia tersebut. Apa katanya? Dia kata seandainya kalau dia ambil satu batu, seandainya kalau ilmu pendeta itu betul, maka matikanlah binatang buas ini. Kan? Kalau ilmu pendeta tu tipu, maknanya ilmu ahli sihir lah yang betul. Kan? Jadi dia pun ambil batu, dia baca niat tadi, lalu dia pun baling kepada binatang besar tadi, dan ditakdirkan oleh Allah binatang besar tadi pun pening dan akhirnya mati. Kan, lalu maka semakin kuatlah keimanan budak tersebut kepada ajaran pendeta tadi. Okey. Lalu dia pun dia pun menceritakan kepada pendeta, lalu pendeta pun memberi nasihat bahawa nanti kamu akan mengalami kesusahan, tetapi kamu kena yakin bahawa Tuhanlah yang akan sentiasa, Allah lah yang akan sentiasa bersama dengan kamu. Kan? Jadi pendeta tadi pun menasihatinya supaya jangan bagi tahu kepada raja dan juga ahli sihir tadi siapa yang ajar ilmu-ilmu tadi. Sebab apa? Sebab takut pendeta tadi dibunuh dan sebagainya. Maka berlakulah peristiwa yang mana dia pun masih lagi belajar dengan ahli sihir itu, dan satu masa peristiwa kepada pembesar, yang mana dia berjaya mengubat pembesar istana tadi. Pembesar istana tadi buta, tetapi dia berjaya mengubat pembesar istana tadi dan sehat mata, boleh tengok, boleh melihat semula pembesar tadi. Maka pemuda tadi pun ceritakan ini sebenarnya bukan sihir, tetapi ini adalah ilmu daripada pendeta, dan ilmu ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pendeta tadi masuk Islam. Bila dengar je perkara tersebut, maka raja tadi tu pun marah. Apa yang berlaku kepada budak tadi, apa berlaku kepada pembesar tadi, dan apa pula yang berlaku kepada pendeta yang mengajar agama Islam kepada budak tadi. Kita akan nantikan sambungan video di masa akan datang, insya-Allah. Kalau umur panjang, kita akan sambung semula kisah Ashabul Ukhdud bersama dengan antum semua. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan bye-bye.